Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Selamat datang ke Balai Cerap Sultan Salahuddin, Kuala Selangor. Saya Anis Rayhana binti Ahmad dan pada hari ini saya akan memandu pencarian bintang-bintang anda semua. Baiklah, kalau anda dapat lihat di sini, dia dapat lihat bintang-bintang. Cantik tak bintang-bintang ni? Cantik. Cantik kan? Si ada corak lagi. Sekarang saya nak tanya, kamu semua tahu tak apa itu buruj? Tahu. Akila, buruj tu apa? Buruj tu gugusan bintang, cikgu. Betul Akila. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak di langit pada waktu malam. Buruj ini kita dapat lihat di Balai Cerap Sultan Salahuddin, Kuala Selangor. Saya tak dapat bawa kamu semua ke balai cerap tersebut, tetapi saya cuba bawa balai cerap tersebut ke dalam bilik darjah kamu semua. Balai Cerap Sultan Salahuddin Kuala Selangor merupakan salah satu tempat yang ada dalam novel Bima Sakti Menari. Jadi, pada topik pembelajaran kita pada hari ini ialah latar tempat yang terkandung dalam novel Bima Sakti Menari. Sebelum itu, saya akan bacakan sedikit sinopsis untuk kamu semua ingat semula tentang novel ini. Novel Bima Sakti Menari ini berkisahkan tentang Nurul Hafsah yang baru sahaja bekerja di Balai Cerap Sultan Salahuddin sebagai pegawai sains. Dia telah menerima kunjungan daripada kanak-kanak dari sekolah rendah di Jepun yang ingin melihat dan mencerap bintang-bintang di Kuala Selangor. Namun begitu, hasrat mereka tidak tercapai kerana pada malam itu langit terlalu cerah. Nurul Hafsah mula runsing dengan situasi tersebut dan akhirnya cuba mencari jalan penyelesaian bagi masalah itu. Kuala Selangor merupakan tempat tumpuan bagi orang yang ingin melihat kelip-kelip. Walau bagaimanapun, terdapat salah seorang pengiring kanak-kanak dari Jepun itu, iaitu Utada, mengatakan bahawa dia tidak boleh melihat kelip-kelip. Nurul Hafsah rasa bingung dan tertanya-tanya dengan situasi tersebut. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa novel Bima Sakti Menari ini berkisahkan tentang perjalanan Nurul Hafsah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, sekarang ni saya ada satu soalan yang saya nak tanya awak semua. Kalau kita tengok tadi, buruj tadi, kita tahulah yang buruj ni ada dekat satu tempat yang dinamakan sebagai galaksi ataupun cakrawala. Okey, kalau secara mata kasar, kita nak tengok buruj, kita pandang langit lah kan? Okey, sekarang ni soalan saya, adakah awak semua tahu apa latar tempat itu? Okey, kalau saya cakap pasal latar tempat, apa yang awak faham? Apa yang awak semua tahu? Apa maksud latar tempat tu? Latar tempat ni apa sebenarnya? Tu soalan saya. Okey. Ada sesiapa tak nak berikan pandangan ataupun idea apa yang dia faham ataupun apa yang dia tahu tentang latar tempat ni? Tak kisahlah maksud ke secara umum ke, apa yang dia tahulah yang tentang latar tempat ni. Okey, ada sesiapa tak nak bagi tahu? Siapa? Okey. Betul lah tu apa yang Ami cakap pasal latar tempat tu, betul lah. Tempat kat mana sesuatu peristiwa tu berlaku. Ada lagi tak yang nak cuba? Mungkin Wawa nak cakap apa-apa pasal apa yang pandangan tentang latar tempat ni? Ya, betul. Okey, contohnya kalau kita belajar latar tempat tu apalah apa sesuatu peristiwa tu berlaku. Baiklah, betul lah tu apa yang Wawa dengan Ami cuba sampaikan tu pasal latar tempat tu, betul. Okey, baiklah. Sekarang ni apa yang saya nak awak semua buat adalah saya nak awak semua bentuk satu kumpulan. Saya nak satu kumpulan tu ada 5 orang ahli. Boleh? Boleh ke kalau saya buat macam tu? Ada sesiapa yang nak buat bantahan ke? Ada pertanyaan lain ke? Kalau ada apa-apa yang nak tanya ke, boleh tanya. Okey, ada ke? Okey, kalau tak ada, sekarang ni saya bagi masa untuk awak semua bergerak cari dan bentuk satu kumpulan yang ada 5 orang ahli. Baiklah, boleh mula sekarang untuk bentuk ahli kumpulan. Saya rasa semua orang dah tahu dah dia kumpulan ahli kumpulan masing-masing. Semua orang dah ada kumpulan kan? Ada tak siapa-siapa yang masih belum ada kumpulan? Ataupun dia tak tahu ahli kumpulan dia? Semua dah ada kumpulan kan? Okey, bagus. Baiklah. Sekarang ni
kita nak buat penerokaan. Kita nak buat aktiviti penerokaan dekat novel Bima Sakti Menari ni. Hari ni saya tak akan mengajar. Saya akan menjadi macam facilitator yang mana awak boleh tanya soalan kalau apa-apa tak faham. Awak semua akan buat penerokaan dekat buku Bima Sakti Menari ni. Boleh? Okey, sebelum saya terang lebih lanjut, saya nak dekat tangan saya ni ada kotak. Kotak ni saya dah tulis bab yang terdapat dekat dalam buku Bima Sakti ni dan nama ahli kumpulan. Jadi apa saya nak awak semua buat sekarang ni adalah setiap kumpulan hantar seorang wakil untuk cabut undi bab apa yang didapat dekat dalam kotak ni. Boleh? Ada apa-apa yang tak faham ataupun tak jelas? Okey, baiklah. Sekarang ni setiap kumpulan dah boleh hantar seorang wakil untuk cabut undi. Cepat. Cabut undi. Meh, cepat. Ambil satu kumpulan. Okey. Okey, ni kumpulan Hakim cabut undi. Okey. Sekarang ni siapa kumpulan Wawa ambil sini pula. Okey. Hakim masuk kumpulan kau. Masuk kumpulan awak. Okey. Okey. Okay. Sekarang ni semua dah tahu dah kan dia dapat bab berapa, kumpulan dia dapat bab berapa, apa nama kumpulan dia. Betul kan? Okey, betul. Okey, bagus. Sekarang ni apa saya nak buat, kita nak buat adalah kita semua dah baca dah novel Bima Sakti Menari ni kan? Betul tak? Ada sesiapa lagi tak yang masih belum habis baca buku novel Bima Sakti Menari ni? Okey, bagus. Kalau semua dah habis baca buku Bima Sakti Menari ni. Betul lah tu. Memandangkan tak ada orang yang cakap dia belum habis baca, saya rasa saya boleh anggap semua dah habis bacalah buku Bima Sakti Menari ni. Bagus. Hari ni kita nak buat penerokaan sikit. Kita nak buat penerokaan dekat kandungan yang terdapat dalam buku Bima Sakti Menari ni. Kalau kita setakat baca je, kita tak akan jelas lah ataupun lebih faham tentang kandungan yang ada dekat dalam ni. Hari ni saya nak secara dalam berkumpulan, awak semua secara berkumpulan membincangkan, kenal pasti latar tempat yang terdapat dekat dalam buku Bima Sakti Menari ni. Okey, tadi contohnya kumpulan 1 dah dapat bab 1 hingga bab 6, betul tak? Okey, jadi kumpulan 1 awak akan bincangkan dan kenal pasti latar tempat yang terdapat dekat dalam buku ni daripada bab 1 hingga bab 6. Boleh tak? Jelas tak dengan arahan saya? Faham tak? Okey. Sama lah juga dengan kumpulan lain, ikut awak dapat bab berapa tadi, kenal pasti latar tempat yang terdapat dekat dalam bab masing-masing tu. Boleh? Okey, setakat ni semua jelas dan faham tak apa yang saya cakap dan cuba sampaikan? Ada sebarang pertanyaan ataupun soalan? Okey, tak ada. Okey, saya harap kalau semua jelas, dah bolehlah secara dalam kumpulan untuk bincangkan dan kenal pasti latar tempat yang ada dekat dalam buku Bima Sakti ni berdasarkan bab yang awak dapat. Okey, boleh? Okey. Tadi awak semua dah bincangkan, dah kenal pasti dah latar tempat apa yang terdapat dekat dalam bab-bab yang kumpulan awak dapatkan dekat dalam buku Bima Sakti Menari tu. Okey, semua dah habis bincang dan kenal pasti? Okey, bagus. Baiklah. Sekarang ni kat tangan saya ada kertas A4 ni. Okey, apa saya nak buat dengan kertas A4 ni? Saya nak awak semua untuk tadi dah bincangkan, dah kenal pasti latar tempat yang ada dekat dalam bab tu. Sekarang ni secara dalam kumpulan saya akan edarkan ni untuk satu line ni untuk setiap kumpulan. Awak semua secara dalam kumpulan keluarkan dan senaraikan latar tempat yang awak dah bincangkan, dah kenal pasti tadi. Okey, keluarkan balik ikut bab latar tempat yang terdapat dekat dalam bab tadi. Boleh? Okey, contohnya dekat bab 1 ada balai cerap. Okey, keluarkan senaraikan yang awak dah kenal pasti balai cerap tadi, keluarkan tulis dekat dalam kertas ni. Boleh? Contohnya balai cerap apa? Okey, boleh? Jelas? Okey, baiklah. Sekarang ni saya akan edarkan kertas ni. Okey, baik murid-murid. Kamu semua dah selesai senaraikan latar tempat. Okey, bagus. Jadi sekarang ni apa yang saya nak adalah berdasarkan latar tempat yang kamu senaraikan tadi, mengikut bab yang kamu senaraikan tadi, saya nak kamu senaraikan pula
peristiwa yang berlaku pada setiap latar tempat yang kamu senaraikan. Okey, sebagai contohnya, pada bab 21 ada satu latar tempat iaitu ladang kelapa sawit Bestari Jaya. Jadinya, berdasarkan latar tempat tersebut, kamu kena keluarkan peristiwa apakah yang terjadi pada latar tempat tersebut. Faham? Okey, jadi samalah untuk semua latar tempat yang dah kamu keluarkan tadi. Kamu senaraikan peristiwa yang berlaku pada latar tempat tersebut. Okey, berdasarkan maklumat yang telah kamu senaraikan nanti, iaitu latar tempat dan juga peristiwa yang berlaku, apa yang saya nak adalah kamu pindahkan maklumat yang telah kamu senaraikan tadi ke dalam kertas sebak. Okey, nampak ni? Di tangan cikgu saya ni ada kertas sebak dan juga pen marker. Jadinya, setiap kumpulan akan mendapat satu kertas sebak dan juga satu pen marker. Jadinya, apa yang saya nak, kamu tulis elok-elok, buat cantik-cantik, supaya nanti di akhir kelas nanti kita akan buat pembentangan. Okey. Apa yang saya nak kamu buat adalah kamu pindahkan maklumat yang telah kamu senaraikan tadi ke dalam kertas sebak ini dalam bentuk peta pemikiran Aiting. Tahu kan? Okey, bagus. Jadinya, peta yang saya nak kamu buat adalah peta pokok. Jadi, setiap kumpulan akan membuat peta pemikiran Aiting iaitu peta pokok di dalam kertas sebak yang saya akan edarkan nanti. Dan di dalam kertas sebak tu kamu senaraikan latar tempat mengikut bab dan di bawah latar tempat tersebut senaraikan pula peristiwa yang berlaku. Okey, semua faham setakat tu? Okey, jadinya kalau semua dah faham, wakil kumpulan boleh datang ke depan untuk ambil satu kertas sebak dan juga pen marker. Okey, saya rasa kamu semua dah boleh mula buat. Okey. Saya bagi masa kamu dalam 6 ke 7 minit. Okey. Kamu boleh mula sekarang. Baiklah murid-murid, berdasarkan kepada peta pokok yang telah kamu hasilkan tadi, setiap kumpulan akan membentangkan peta pokok masing-masing di hadapan bilik darjah. Sebelum itu, saya nak tanya, sesiapa ada soalan mengenai pembentangan nanti? Tiada, cikgu. Semua sudah bersedia? Sudah. Baiklah, kalau semua sudah pun bersedia, kita mulakan pembentangan kita dengan kumpulan satu iaitu kumpulan Scorpio. Tetapi sebelum tu, saya nak ingatkan, setiap kumpulan ataupun pelajar yang lain kena ambil perhatian dan fokus kepada kumpulan yang sedang membentang. Boleh? Boleh, cikgu. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ainul Zamira binti Ahmad Zaini. Saya mewakili kumpulan Scorpio akan membentangkan latar tempat bab 1 dan bab 5. Berdasarkan penyorakan saya bersama rakan-rakan saya, dalam bahagian bab 1, kami hanya menjumpai satu latar tempat iaitu Balai Cerak Sultan Salahuddin. Latar tempat yang kami jumpa ni dia ada pada muka surat 3, iaitu yang pertama, peristiwa yang berlaku di latar tempat Balai Cerak Sultan Salahuddin ni. Yang pertama, Nurul Hafsah bekerja sebagai pegawai sains. Dan yang kedua, terdapat 15 orang murid diiringi 3 orang pengiring mengunjungi Balai Cerak Sultan Salahuddin. Jadi, itu latar tempat bagi bab 1 yang kami jumpai dalam novel Bima Sakti Menari. Bagi bab 2 pula, kami telah meroka dan kami menjumpai 3 latar tempat yang terdapat dalam bab 2, iaitu yang pertama, Balai Cerak Sultan Salahuddin, yang kedua, Rumah Tupangan di Palma, dan nombor 3 adalah Rumah Ikhtiar Tekno Alam. Okay. Bagi Balai Cerak Sultan Salahuddin, peristiwa yang kami jumpa adalah Muhammad Taufik berjumpa dengan Puan Wickham. Dan rakan-rakan semua boleh tengok pada muka surat 12. Yang kedua, Rumah Tupangan di Palma, kami menjumpai peristiwa yang berlaku di sini adalah Rumah Tupangan di Palma merupakan tempat menginap Puan Wickham.
Rakan-rakan boleh tengok pada muka surat 13. Dan yang ketiga adalah Rumah Ikhtiar Tekno Alam. Muhammad Taufik mengajak Puan Wikem untuk bermalam di rumah prototipe Ikhtiar Tekno Alam. Rakan-rakan boleh tengok pada muka surat 16. Peristiwa yang telah disenaraikan ini. Jadi untuk bab 3 pula, kumpulan kami telah menjumpai berdasarkan penolakan dalam buku ni, dari bab 3 terdapat 2 latar tempat, iaitu Kampung Kuantan dan Taman Rimba Templar. Kampung Kuantan, rakan-rakan boleh tengok pada muka surat 18, di mana peristiwa yang berlaku di Kampung Kuantan ialah Nurul Hafsah memberitahu Haji Yasir bahawa dia ingin melihat kelip-kelip. Yang kedua adalah Taman Rimba Templar. Rakan-rakan boleh tengok pada muka surat 19, di mana terdapat peristiwa di mana Taman Rimba Templar merupakan tempat perkhemahan Budiman bersama budak pengakap di bawah seliannya. Dan seterusnya bagi bab 4 pula, kami hanya menjumpai satu sahaja latar tempat, iaitu rumah Haji Yasir. Dan rakan-rakan boleh tengok pada muka surat 28, di mana peristiwa yang berlaku adalah Nurul Hafsah meninggalkan pembacaannya dan mengintai di celah tingkap untuk melihat siapa yang berkunjung ke rumahnya. Bagi bab 5, kami menjumpai satu juga latar tempat yang terdapat pada bab 5, iaitu Lebuh Raya Sepang ke Kuala Selangor, di mana peristiwa yang berlaku adalah Tan Sri Muhaimin memandu dari lapangan terbang Kuala Lumpur untuk ke rumah Ikhtiar Tekno Alam. Jadi untuk peristiwa dan latar tempat ni, rakan-rakan boleh tengok pada muka surat 36. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kumpulan Skopio. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis dari kumpulan Belantik. Kumpulan kami akan membentangkan latar tempat yang terdapat dalam bab 6 hingga 10 bagi novel Bima Sakti Menari. Berdasarkan penerokaan kami sebentar tadi, dalam bab 6, latar tempat yang pertama kita dapat lihat pada muka surat 42, iaitu Balai Cerak Sultan Salahuddin. Di sini, Nurul Hafsah berbual dengan Puan Fauziah tentang langit di Kuala Selangor. Latar tempat yang kedua dalam bab 6 ialah rumah Haji Yasir. Di sini, Nurul Hafsah berbual dengan Budiman, iaitu abangnya, tentang masalah yang dihadapinya di tempat kerja baharunya. Kita dapat lihat latar tempat ini pada muka surat 45 dalam novel Bima Sakti Menari. Seterusnya ialah bab ke-7. Latar tempat yang pertama yang telah kami teroka ialah Rumah Ikhtiar Tekno Alam, iaitu pada muka surat 49. Di sini, Budiman telah membawa Nurul Hafsah untuk bertemu dengan lelaki kelip-kelip, iaitu Muhammad Taufik. Dalam bab 8, Rumah Ikhtiar Tekno Alam ialah latar tempat yang seterusnya yang dapat kita lihat pada muka surat 56. Muhammad Taufik menunjukkan projek Rumah Ikhtiar Tekno Alam kepada Nurul Hafsah. Seterusnya ialah bab 9. Dalam bab ini, pada muka surat 63, dalam majlis perasmian projek perumahan. Di sini, Tan Sri Muhaimin menerima panggilan daripada Muhammad Taufik tentang rancangan Muhammad Taufik di Kuala Selangor. Dan bab yang terakhir bagi kumpulan kami iaitu bab 10. Dalam bab ini, latar tempat yang telah kami teroka ialah Perpustakaan Awam Sultan Syarafuddin. Kita dapat lihat pada muka surat 76, iaitu ketika Nurul Hafsah dan Muhammad Taufik berbincang tentang projek Kuala Selangor sebagai kawasan simpan langit gelap. Itu sahaja daripada kumpulan Belantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kawan-kawan semua dan selamat pagi juga untuk cikgu. Okey, hari ini saya wakil kumpulan Pari ingin membentangkan latar tempat yang terdapat dalam bab 11 hingga bab 14. Baiklah, latar tempat pertama iaitu yang terdapat dekat dalam bab 11 adalah Sungai Kampung Kuantan. Kawan-kawan semua boleh buka muka surat 89 untuk melihat latar tempat ini yang dinyatakan iaitu Sungai Kampung Kuantan. Dekat Sungai Kampung Kuantan,
Muhammad Taufik bawa Hafsah dan Budiman menaiki sampai untuk melihat kelip-kelip dekat anak sungai yang dibelinya. Okey, Muhammad Taufik, Hafsah dan Budiman dekat sungai Kampung Kuantan bab ini jugalah melihat kelip-kelip yang berkelipan seperti cakrawala Bima Sakti yang sedang menari-nari. Baiklah, dekat sungai Kampung Kuantan bab 11 jugalah di mana Hafsah berjanji kepada Muhammad Taufik untuk meneruskan pencerapan data populasi kelip-kelip. Kita bergerak pula kepada bab 12, iaitu latar tempat yang terdapat dekat dalam bab 12 ialah Pejabat Daerah Kuala Selangor. Pada muka surat 101 dinyatakan dengan jelas latar tempat Pejabat Daerah Kuala Selangor untuk dalam bab 12. Dekat Pejabat Daerah Kuala Selangor inilah Hafsah dan Taufik melaksanakan pembentangan di hadapan pegawai daerah Kuala Selangor dan panel penasihatnya tentang keadaan langit dan populasi kelip-kelip. Pejabat Daerah Kuala Selangor juga adalah latar tempat yang di mana Taufik menjelaskan kepada Datuk Haji Mustafa Al-Hamid, Pegawai Daerah Kuala Selangor, tentang perancangan semula pelan pencahayaan bandar tersebut. Baiklah, seterusnya adalah bab 13 di mana latar tempat yang terdapat dekat bab 13 iaitu Kaki Rumah Api Kuala Selangor. Kawan-kawan semua boleh buka muka surat 106 dekat mana kita boleh lihat latar tempat itu dinyatakan dengan jelas Kaki Rumah Api Kuala Selangor, di mana Datuk Johan bertemu dengan Datuk Haji Mustafa untuk bercakap tentang tender penggantian lampu. Dekat bab yang sama juga, itu bab 13 juga, terdapat latar tempat yang kedua iaitu Bukit Melawati Kuala Selangor di muka surat 110. Latar tempat Bukit Melawati Kuala Selangor adalah tempat di mana Datuk Johan menyumpah seranah dan mengimbas kembali permusuhannya dengan Muhaimin yang berpunca daripada perebutan Maria Wickham, iaitu Mak Muhammad Taufik. Okay. Seterusnya bab terakhir iaitu bab 14 bagi pembentangan kumpulan kami adalah latar tempat yang terdapat dalam bab 14 ialah Dewan Kuliah 1 Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz yang terdapat dekat muka surat 114. Dekat Dewan Kuliah 1 Bangunan Sultan Salahuddin Aziz terjadi peristiwa di mana pembentangan rancangan projek kawasan simpan langit gelap yang dihadiri oleh Menteri Besar, ahli akademik, pencinta alam dan usahawan perniagaan teknologi hijau. Dekat Dewan Kuliah ini jugalah Hafsah membentangkan penggunaan cahaya lampu yang sesuai bagi menjayakan projek kawasan simpan langit gelap Kuala Selangor. Datuk Johan juga dekat latar tempat yang sama juga, Datuk Johan memikirkan rancangan kotornya untuk mengupah 3 orang kaki pukul dan mendatangkan kemalangan kepada Hafsah dan Muhammad Taufik untuk menggagalkan rancangan projek tersebut. Baiklah kawan-kawan sekalian, kawan-kawan semua, saya rasa setakat itu saja pembentangan bagi kumpulan kami, kumpulan Pari. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kami daripada kumpulan yang keempat iaitu kumpulan Bido akan membentangkan latar tempat dan peristiwa yang berlaku dalam bab 15 sehingga bab 18 dalam novel Bima Sakti Menari ini. Baiklah, dalam bab 15 terdapat 2 latar tempat yang terdapat dalam bab ini iaitu Lorong Malinja dan Hospital Besar Tanjung Karang. Latar tempat Lorong Malinja ini kita boleh lihat dalam muka surat yang ke-126. Dan peristiwa yang berlaku dalam latar tempat ini ialah Nurul Hafsah dan Budiman menemukan Muhammad Taufik yang terbaring akibat dipukul oleh orang suruhan Datuk Johan. Kemudian latar tempat yang kedua iaitu Hospital Besar Tanjung Karang kita boleh dapati dalam muka surat 128 sehingga 130. Peristiwa yang berlaku dalam latar tempat ini ialah Inspektor Lim menjelaskan fakta tentang kejadian yang menimpa Muhammad Taufik kepada Budiman dan Nur Hafsah. Seterusnya dalam bab 16 hanya terdapat satu sahaja latar tempat dalam bab ini iaitu Hospital Besar Tanjung Karang yang kita boleh lihat bermula daripada muka surat 133 sehingga 137. Dan peristiwa yang berlaku dalam
bab ini ialah Nurul Hafsah meleraikan pertengkaran kecil yang berlaku di antara ibu dan ayah Muhammad Taufik. Kemudian Nurul Hafsah membawa ibu Muhammad Taufik untuk sama-sama menunaikan solat subuh. Dan latar tempat ini juga berlakunya peristiwa di mana Tan Sri Muhaimin iaitu ayah Muhammad Taufik melihat cahaya yang seakan-akan kelip-kelip sedang berterbangan mengelilingi tubuh anaknya di dalam ward hospital. Baiklah, seterusnya dalam bab 17 terdapat 3 latar tempat yang berlaku yang terdapat dalam bab ini, iaitu Hospital Besar Tanjung Karang, lorong ke Rumah Mesra Alam dan Blenheim, Pulau Selatan, New Zealand. Hospital Besar Tanjung Karang ni kita dapat lihat dalam muka surat yang ke-138, dan peristiwa yang berlaku ialah Tan Sri Muhaimin memberitahu Muhammad Taufik bahawa beliau mengesyaki Datuk Johan merupakan dalang di sebalik kejadian yang menimpa anaknya. Seterusnya, latar tempat yang kedua dalam bab ini iaitu lorong ke Rumah Mesra Alam yang terdapat dalam muka surat 139, di mana Muhammad Taufik teringat ataupun mengimbau kembali peristiwa yang menimpanya pada malam di mana dia dipukul. Dan yang ketiga itu Blenheim, Pulau Selatan, New Zealand, dapat kita lihat dalam muka surat yang ke-140, di mana Muhammad Taufik teringat akan cerita ibunya mengenai stinger yang digunakan oleh ibunya untuk merosakkan tayar lori-lori pembalap di New Zealand. Dan yang terakhir dalam bab 18 hanya terdapat satu latar tempat di dalam bab ini, di mana iaitu JT Persendirian Muhammad Taufik. Dan kita dapat melihat latar tempat ini bermula daripada muka surat 148 sehingga muka surat 154. Dan peristiwa yang berlaku dalam latar tempat ini ialah Nurul Hafsah dan Budiman melakukan kerja-kerja mencerah populasi kelip-kelip sebagai tanda untuk mereka menunaikan janji kepada Muhammad Taufik. Di sini juga Budiman telah memberitahu Nurul Hafsah bahawa Muhammad Taufik akan segera berangkat ke Otago. Dan latar tempat ini juga di mana peristiwa Nurul Hafsah diculik dan Budiman dipukul oleh orang suruhan Datuk Johan. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan Mido. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan daripada murid-murid yang lain untuk kumpulan kami? Ada, saya nak tanya. Ya. Dalam bab 14 tadi kamu ada menyebut peristiwa di mana Budiman memberitahu Nurul Hafsah mengenai Muhammad Taufik yang akan segera berangkat ke Otago. Boleh kami tahu apa tujuan Muhammad Taufik ke Otago? Baiklah. Terima kasih. Tujuan Muhammad Taufik ke Otago adalah kerana ibu bapa Muhammad Taufik meminta Muhammad Taufik untuk pulang ke Otago bersama ibunya Puan Mariam kerana mereka mahu mengelakkan daripada berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini lagi menimpa ke atas anak mereka Muhammad Taufik. Mereka mahu menjaga keselamatan Muhammad Taufik. Baiklah, terima kasih dengan jawapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya akan membentangkan hasil kerja kumpulan saya. Okay, tajuk yang saya dapat dalam novel Bima Sakti Menari ini adalah bab 19 hingga bab 22. Okey. Kalau kita tengok daripada bab yang 19, okey, latar tempat yang saya peroleh adalah Hospital Besar Tanjung Karang. Ini adalah latar tempat yang terdapat dalam novel Bima Sakti Menari pada bab 19. Okey. Peristiwa yang berlaku dalam bab di Hospital Besar Tanjung Karang ni adalah Taufik bersiap untuk keluar daripada hospital. Okey. Latar tempat yang kedua iaitu stesen Petronas. Okey, peristiwa yang berlaku di stesen Petronas ni adalah Taufik meminta Tan Sri Muhaimin memberhentikan kereta di stesen tersebut. Okey, untuk rakan-rakan sekalian boleh rujuk pada muka surat 155. Okey, di sini terdapat latar peristiwa dan latar tempat bagi bab 19. Dan bagi latar tempat stesen Petronas, rujuk pada muka surat 160. Okey, seterusnya bagi bab yang ke-20. Bab yang ke-20, latar tempat yang terdapat di dalam novel tersebut adalah IPD Kuala Selangor. Iaitu peristiwa yang berlaku adalah Nurul Hafsah memberi keterangan kepada pihak polis. Ini adalah setelah Nurul Hafsah dia berjaya menyelamatkan diri. Lepas tu dia
dibawa oleh pemandu van ke IPD Kuala Selangor. Okey, kawan-kawan boleh rujuk pada muka surat 168. Seterusnya adalah bab yang ke-21, iaitu latar tempat yang saya peroleh adalah ladang kelapa sawit Lestari Jaya, iaitu peristiwa yang berlaku di ladang kelapa sawit adalah seorang penduduk tempatan membuat aduan tentang aktiviti bukan peladangan yang berlaku di kawasan tersebut. Okey, seterusnya pasukan gerakan khas membuat serbuan dan tangkapan. Okey, rakan-rakan boleh rujuk pada muka surat 177. Okey, seterusnya adalah bab 22, iaitu bab yang terakhir dalam Bima Sakti Menari ini. Okey, latar tempat yang pertama yang terdapat pada bab 22 ini adalah Masjid Jamek Sultan Ibrahim Kuala Selangor. Okey, peristiwa yang berlaku dalam latar tempat ini adalah majlis pernikahan kali kedua Tan Sri Muhaimin dan bekas isterinya. Seterusnya, peristiwa yang kedua yang berlaku pada latar tempat ini adalah Taufik meluahkan isi hatinya kepada Nurul Hafsah. Okey, rakan-rakan boleh rujuk muka surat 181 sehingga 184. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Syabas dan tahniah kepada setiap kumpulan kerana kamu semua sudah berjaya untuk melaksanakan aktiviti pembentangan ini dengan sangat baik. Saya juga sangat kagum dengan kesungguhan dan kerjasama yang telah kamu tunjukkan. Jadi semua berikan tepukan yang sangat gemuruh untuk diri masing-masing. Berdasarkan kepada pembentangan 5 kumpulan tadi, kita semua dapat mengetahui apakah latar tempat yang terdapat dalam setiap bab di dalam novel Bima Sakti Menari ini. Kita juga dapat mengetahui apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam setiap latar tempat di dalam novel ini. Tapi sebelum tu, saya nak pastikan semua sudah jelas dengan latar tempat dan peristiwa yang terdapat dalam novel ini. Sudah, cikgu. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kamu semua dah membentangkan peta pokok tentang latar tempat yang ada dalam Bima Sakti Menari. Daripada bab 1 sehingga bab 22. Setiap kumpulan dah diagihkan mengikut bab. Jadi cikgu dapat lihat kamu semua memahami apa itu latar tempat dan apa itu peristiwa yang berlaku di setiap latar tempat tersebut. Jadi, bila nanti semasa ujian, kamu boleh menggunakan latar tempat dan peristiwa yang kita bincang sebentar tadi. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanyalah juga murid-murid ni. Murid-murid ni ingat lagi ke latar tempat yang dah bincang tadi? Ingat-ingat lupa cikgu. Oh, ya ke? Jadi, cikgu ada satu cara untuk kamu lebih mengingat latar tempat yang terdapat dalam Bima Sakti Menari. Hari ni, cikgu ada lirik seloka. Seloka ni cikgu akan dendangkan pada mulanya dan cikgu nak kamu ikut cikgu untuk mendendangkan seloka ni. Seloka ni berkenaan latar tempat yang terdapat dalam Bima Sakti Menari. Boleh murid-murid? Boleh. Bestnya cikgu. Okey, ni Anis tolong edarkan. Baiklah, dah sedia ke semua murid? Dah. Okey, cikgu akan dendangkan dulu ya. Okey. 1, 2, 3. Dalam Bima Sakti Menari terdapat beberapa latar tempat. Yang pertama, Balai Cerap Sultan Salahuddin. Kedua, Rumah Ikhtiar Tekno Alam. Ketiga, Rumah Tumpangan di Palma. Keempat, Kampung Kuantan. Seterusnya, Taman Rimba Templar. Murid dapat tak rima seloka tadi? Dapat. Jadi boleh kita ulang semula dan kita akan habiskan seloka ni bersama-sama untuk mengingat dengan lebih mendalam tentang latar tempat Bima Sakti Menari. Boleh murid-murid? Ulang dari awal ke cikgu? Betul, ulang daripada awal. Okey, mula ya. 1, 2, 3. Dalam Bima Sakti Menari terdapat beberapa latar tempat. Yang pertama, Balai Cerap Sultan Salahuddin. Kedua, Rumah Ikhtiar Tekno Alam. Ketiga, Rumah Tumpangan di Palma. Keempat, Kampung Kuantan. Seterusnya,
seterusnya Taman Rimba Templer, Rumah Haji Yasir yang ke-6, Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Keramat, seterusnya Kuala Selangor, ke-9 Sungai Kampung Kuantan, Pejabat Daerah Kuala Selangor, Kaki Rumah Api Kuala Selangor, seterusnya Bukit Melawati, Dewan Kuliah 1, Lorong Malinca, Hospital Besar Tanjung Karang, Lorong ke Rumah Mesara Alam, Blackhem Pulau Selatan New Zealand, Jeti Persendirian milik Muhammad Taufik, Stesen Petronas berikutnya, Ladang Kelapa Bestari Jaya, Masjid Jamek Kuala Selangor, Balai Polis Bestari Jaya, Majlis Perasmian Projek Perumahan Perpustakaan Awam Sultan Syarafuddin, dan terakhir IBD Kuala Selangor. Itulah dia latar tempat yang terdapat dalam Bima Sakti Menari. Semoga semua mengingatinya, janganlah pula kita lupa. Baiklah, berikan tepukan untuk diri semua. Jadi, berdasarkan diri tadi, kamu boleh lihat kan latar tempat yang tersenarai semua ada dalam yang kita dah bincangkan. Jadi cikgu nak mudahkan kamu semua untuk mengingatinya dengan mendenangkan sloka. Boleh murid-murid? Boleh. Seronok tak hari ni belajar? Seronok. Jadi boleh tak bagi pandangan sikit untuk pembelajaran kita hari ni? Saya suka pembelajaran hari ini sebab hari ini kita dapat belajar tentang latar tempat. Lepas tu tadi senang nak ingat latar tempat tu sebab ada sloka latar tempat Bima Sakti Menari. Alhamdulillah, semoga dengan lirik sloka ni cikgu harap kamu semua dapat ingat sehingga nanti pada masa ujian ataupun bila ada soalan kamu boleh menjawab dengan baik. Boleh murid-murid? Boleh. Jadi itu saja untuk sesi pengajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih murid-murid.